Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Lokman Hakim di slot Nur Ramadan terbitan Finas. Kali ini dengan perkongsian tazkirah, tajuknya iaitu Cintai Sunnah. Disebut tentang cintai sunnah, apakah itu sunnah? Sunnah ini ialah gaya hidup Nabi SAW. Bermula baginda pejam mata sehinggalah baginda celik, itu semua sunnah Nabi SAW. Dan kita kalau nak ikut satu persatu sunnah Nabi SAW, mungkin kita tak mampu. Yang pertama, kekangan masa. Kalau orang muda sibuk dengan kerja. Yang kedua, kekangan kudrat. Saya ni Ustaz, masa banyak Ustaz. Saya ni geng pencen. Tapi itulah Ustaz, dah berumur 65 ni, kudrat tak berapa ada. Solat pun duduk Ustaz. Jadi bagaimana untuk kita amalkan sunnah Nabi SAW? Kata para alim ulama', ada 7 amalan sunnah Nabi SAW yang paling kerap Nabi lakukan, merupakan sunnah harian Nabi SAW. Jadi kalau kita tak dapat buat semua, paling kurang buat 7 sunnah ini. Yang pertama ialah solat tahajud. Nabi seorang yang sangat suka solat tahajud. Jadi kalau boleh, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia mampu bangun 2-3 pagi, maka silakan. Ada orang tak mampu, Ustaz, saya ni letih kerja. Pukul 5 tu pun dah kira paling awal lah boleh saya bangun. Maka bertahajud. Yang penting sebelum subuh. Jadi kalau boleh, bangun bertahajud. Sebab tahajud ini Allah berikan kelebihan kepada orang yang sering bertahajud. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 79 sampai 80, 4 kelebihan kepada orang yang sering tahajud. Yang pertama ialah dipermudahkan urusan. Kalau sidang penonton nak dipermudahkan urusan, maka bangun bertahajud. Ustaz, saya punya kad bank Ustaz baru hilang tadi Ustaz. Baru hilang tadi. Dalam tu banyak juga, ada 2-3 ribu juga. Jadi Ustaz, saya kena pergi bank. Cuma Ustaz, saya duduk di Shah Alam. Bank di Shah Alam ni Ustaz tahu je lah, kalau lambat sikit datang, beratur panjang. Jadi macam mana Ustaz supaya nak dipermudahkan urusan saya? Maka tahajud, bangun tahajud. Jadi member pun bangun tahajud. Sekali bangun tengok subuh sampai ke duha, tak bangun-bangun. Buat subuh, qada sekali dengan duha. Sebab apa? Sebab buat tahajud 8 rakaat. Macam tarawih tu, member tak pernah buat tahajud, sekali buat 8 rakaat. Jadi kalau boleh nak dipermudahkan urusan, maka bangun tahajud. Dia pun bila bangun, alamak lambatlah pula, tapi kena pergi juga. Sebab kalau tak pergi, kad tu banyak duit. Member pun pergilah bank, beraturlah panjang. Bila beratur, tengok-tengok ada datang seorang staf bank. Pakcik nak ke mana sebenarnya pakcik? Pakcik ni ada hilang kad bank. Pakcik nak betulkan kad bank pakcik, nak dapatkan balik. Oh, kalau nak ke bank, pakcik ikut pintu sini. Ni pintu ke mana? Ini nak ke tandas pakcik. Yang penting dipermudahkan urusan. Kalau tak, berjam lah kita tunggu beratur nak masuk tandas. Sama juga kalau ada mungkin anak kita yang nak interview kerja, esok nak periksa. Jadi apakah pesanan yang perlu saya sampaikan Ustaz? Suruh bangun tahajud. Dek, mak dengar kau esok ada peperiksaan je. Mak, bangun tahajud supaya dipermudahkan. Yang kedua ialah diangkat darjat. Seronok ke Ustaz naik pangkat? Macam kita contoh, kita kerja naik pangkat. Seronok tak? Mestilah seronok. Isteri saya Ustaz, kalau balik waktu petang, muka macam itik, muncung macam itik. Tapi satu petang dia balik, saya tengok muka banyak senyum. Saya tanya dia, Ayang, muka banyak senyum hari ni, selalu balik macam itik, ini senyum manjang. Tak adalah bang, saya tadi Alhamdulillah baru dinaikkan pangkat. Jadi dari guru kecil jadi guru besar. Jadi seronok keluarga yang mendengar. Itu naik pangkat di sisi manusia. Apatah lagi naik pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah diberikan jalan keluar. Setiap orang ada masalah. Beza dia kecil besar, tunjuk tak tunjuk, nampak tak nampak. Jadi kalau kita ada masalah, jangan kita tulis kat Facebook, dekat Insta Story. Mengadulah dekat Allah dengan bertahajud. Ya Allah, aku ada masalah, Ya Allah. Gunakanlah jalan keluar, masalah kewangan, masalah anak dan sebagainya. Yang keempat ialah dijauhkan malapetaka. Negara kita Malaysia ni macam-macam malapetaka yang menimpa kita. Banjir, dengan ribut, dengan gempa dan sebagainya. Dan wabak ni tak habis lagi. Jadi di samping kita ikhtiar dengan mungkin kita pakai
pelitup muka, kita pakai pencuci tangan dan sebagainya. Perlu ikhtiar yang lain, iaitu dengan kita bangun bertahajud. Bila kita sering bangun bertahajud, Allah jauhkan kita dari pelbagai malapetaka. Itu yang pertama, dengan sering bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah antara sunnah yang paling kerap Nabi lakukan, kata para alim ulama, ialah dengan membaca Quran. Nabi seorang yang sangat suka baca Quran. Jadi baca Quran. Yang ketiga ialah dengan bersedekah. Nabi SAW seorang yang pemurah, sangat pemurah. Dan bila masuk Ramadan, Nabi akan menjadi orang yang lagi pemurah. Disebutkan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW seorang yang pemurah, dan baginda akan menjadi orang yang lebih pemurah ketika bila? Ketika di bulan Ramadan. Sebab itu kalau boleh, bulan Ramadan kita kena banyakkan sedekah. Saya bukan tak nak sedekah, Ustaz. Saya ni orang yang tak mampu nak sedekah. Ya, saya faham. Mungkin 11 bulan yang lain kita menjadi tangan di bawah. Tapi usahalah bulan Ramadan kita jadikan tangan kita tangan yang di atas, iaitu tangan yang bersedekah, menyumbang, berinfak kepada masjid ataupun mana-mana tempat. Supaya apa? Kita nak dapatkan fadilat orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Nak tanya, dah selawat? Kalau belum selawat, jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Teruskan menonton dan menghayati perkongsian Tazkirah Ramadan ini hanya di Nur Ramadan terbitan Finas.